Kita semua dah tahu kisah Nabi Nuh AS bersama bahtera baginda dalam kejadian banjir besar di muka bumi ni. Korang ingat lagi tak? Allah telah menurunkan bala di muka bumi ni kerana kaum Nabi Nuh ingkar dan menolak dakwah baginda. Korang tahu tak, di zaman Nabi Nuh AS dulu dipercayai telah wujud teknologi. Bukan tu je, teknologi mereka lebih maju dari teknologi yang ada di zaman moden kita sekarang ni. Tapi betul ke? Serius ah? Ya, betul. Tapi malangnya, kerana segala kemajuan teknologi dan para ilmuwan yang ada pada ketika itu telah musnah ditenggelami oleh banjir yang besar. Subhanallah, rugi kan? Kalau tak, sekarang ni mesti kita dah boleh naik kereta terbang. Tapi, macam mana teknologi di zaman tu boleh menjadi gah yang macam tu sekali? Jom bersama dengan Prof Tau untuk menyaksikan 5 bukti teknologi zaman Nabi Nuh AS lebih maju dari sekarang. Yang kelima, mukjizat ilmu pengetahuan Nabi Adam. Nabi Adam AS merupakan manusia pertama yang bergelar khalifah di muka bumi. Tapi korang tahu tak, sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, baginda sudah dikurniakan mukjizat dengan ilmu pengetahuan yang luas, sehingga baginda mampu mengetahui nama-nama benda di seluruh alam semesta. Hebat kan? Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi Adam seperti yang tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-31 yang bermaksud, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Maka dengan mukjizat ilmu yang diperolehi itu, tak mustahil Nabi Adam mengajarkan secara terus ilmu-ilmu pengetahuan ini kepada keturunan baginda, dan ianya dimanfaatkan sehinggalah di zaman Nabi Nuh AS. Jadi tak mustahillah jika umat baginda juga telah membangunkan teknologi yang canggih dari zaman ke zaman sebelum ianya ditenggelami oleh banjir besar pada zaman Nabi Nuh AS. Yang keempat, Nabi Idris AS sebagai pengasas teknologi. Nabi Idris AS merupakan Nabi ketiga selepas Nabi Adam dan Nabi Syith. Baginda merupakan keturunan ke-6 Nabi Adam AS dan putera kepada Yarid bin Mahlail. Nabi Idris AS memiliki mukjizat kepintaran dan merupakan pakar dalam berfikir. Baginda adalah pencipta dan pengasas pelbagai ilmu dan teori. Antara perkara yang diasaskan oleh baginda termasuklah bidang penulisan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang pertama yang menulis dengan pena ialah Idris. Baginda juga merupakan orang pertama yang menenun kain dan menjahit pakaian. Sebelum dia, manusia memakai kulit binatang. Selain itu, baginda merupakan manusia pertama yang menguasai ilmu falak atau lebih dikenali sebagai ilmu astrologi yang mengandungi bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda mempunyai sebanyak 30 suhuf. Baginda telah mengajarkannya kepada umat baginda termasuklah masyarakat Yunani. Berdasarkan semua ilmu yang baginda peroleh, tak mustahil jika pada zaman Nabi Nuh AS telah berlakunya pelbagai revolusi teknologi yang tidak diketahui oleh kita sehingga ke hari ini. Yang ketiga, kekukuhan bahtera Nabi Nuh menghadapi banjir. Korang tahu tak, proses membina bahtera Nabi Nuh telah dibantu oleh Allah Subhanahu Taala. Hal ini dibuktikan dalam surah Hud ayat yang ke-37. Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyu kami tentang cara membuatnya, dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim tu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan. Terdapat beberapa teori yang mengatakan pembinaan bahtera itu mengambil masa selama 100 tahun. Ada juga yang mengatakan selama 400 tahun. Ianya dibina menggunakan kayu dan logam dan merupakan bahtera pertama di dunia yang panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta serta ketinggian 30 hasta. Ia dibina berdasarkan kaedah penggabungan yang menggunakan ilmu teori matematik dan fizik. Ia merupakan sebuah bahtera yang berdimensi sangat besar dan kukuh untuk menahan ombak yang kuat. Berdasarkan kajian,
Dikatakan pembinaan bahtera Nabi Nuh ni menggunakan pelbagai teknologi dan peralatan yang canggih bagi mengukuhkannya supaya tak karam di badai banjir yang besar. Ini membuktikan bahawa pada zaman tersebut telah maju dengan adanya teknologi-teknologi yang canggih. Yang kedua, jarak masa Nabi Adam dan Nabi Nuh. Ramai yang tak tahu berapa lama jangka masa antara zaman Nabi Adam dan zaman Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh merupakan Rasul yang ketiga, sebenarnya ia mengambil masa yang agak panjang. Menurut hadis sahih Ibnu Hibban, ada seorang lelaki bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa jarak antara Adam alaihissalam dan Nuh alaihissalam? Lalu Rasulullah bersabda, 10 kurun. Berdasarkan hadis tersebut, jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh merupakan 10 kurun. Iaitu bersamaan 1000 tahun. Tambahan pula Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Dalam jangka masa ni, tak mustahil untuk umat manusia meneruskan revolusi kemajuan dengan menaik taraf teknologi. Tambahan pula, dengan memanfaatkan ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Nabi Adam dan Nabi Idris, sudah tentu ianya memberi kelebihan kepada umat manusia dalam mengakses teori dan teknologi baru sebelum segalanya lesap di badai banjir yang besar. Dikatakan pada zaman tu sudah pun wujud teknologi pengangkutan seperti zaman sekarang. Antaranya termasuklah kapal terbang, kapal selam, kereta kebal dan banyak lagi. Hal ini dibuktikan melalui ukiran hieroglif yang dilukis di dinding piramid Giza. Lukisan ini dipercayai dilukis ketika zaman pemerintahan Firaun Khufu di Mesir Purba. Yang pertama, penggunaan bahan logam. Biar betul Prof tahu, dari zaman Nabi Nuh AS lagi dah ada besi ke? Perkara ni tak mustahil kerana ia telah dibuktikan dalam surah Al-Qamar ayat ke-13 yang bermaksud, kami mengangkut dia yakni Nuh ke atas kapal yang diperbuat dari papan dan pasak yang berlayar dengan penguasaan kami sebagai balasan yakni kebaikan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Menurut Prof. Dr. Mat Rofa, pasak yang tertulis di dalam ayat tersebut merupakan paku besi. Ia juga turut disokong oleh Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. Berdasarkan logik, ada betulnya bahtera yang syarat dengan muatan pelbagai haiwan dan 80 orang manusia itu dibina dengan menggunakan paku besi. Hal ini disokong oleh bukti-bukti bahawa terdapat paku-paku besi yang besar tertanam di dalam batu yang ditemui di bumi Turki. Dipercayai ia digunakan untuk membina bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Berdasarkan beberapa teori pengkaji, lokasi ia ditemui tidak jauh dengan gunung tempat mendaratnya bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Terdapat juga penemuan di kaki gunung Ararat yang berbentuk artifak batu bateri elektrik purba yang digunakan untuk menyadur logam. Jika benar pertemuan bukti-bukti ini, maka tak betullah apa yang dikatakan oleh manusia zaman prasejarah dahulu yang hanya menggunakan batu-batu di gua. Hakikatnya sejak dahulu lagi umat manusia sudah mengalami revolusi kemajuan teknologi kerana ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para nabi terdahulu. Walau bagaimanapun akal dan ilmu pengetahuan manusia terbatas, kita sebagai umat Islam tidak perlu untuk mengkaji secara berlebihan. Seeloknya, sekadar mengambil pengajaran dan sebagai peringatan kepada kita supaya tidak engkar dan lalai dengan perintah Allah Subhanahu Taala. Okeylah, setakat itu saja untuk video kita pada kali ini. Apa pendapat korang dengan bukti-bukti ni? Cuba komen di bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye dan Assalamualaikum.